الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Akhlisun nawaya lillahi ta'ala, yang saya hormati Upah dan juga semua sidang jemaah pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita hadirkan dalam hati kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan ikhlas kita melakukan apa jua bentuk amal ketaatan dan kebaikan, maka beroleh pahala. Tanpa ikhlas, dengan yang bertunjangkan dengan akidah yang benar, maka amal ibadah kita itu tidak berpahala. Maka kita kena hadirkan lillahi ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bagi mereka yang telah mengikuti pengajian ataupun tausiah pada minggu lepas, hari Jumaat juga yang sama, kita telah membicarakan tentang kepentingan ilmu akidah. Tajuk kita tu, kepentingan ilmu akidah. Kita nak ulang sedikit saja sebab kita nak masuk siri yang kedua tentang bahaya murtad. Tentang kepentingan ilmu akidah, sebagaimana yang kita maklumi, akidah iaitu pegangan. Pegangan kita adalah ahli sunnah wal jamaah yang mengikut manhaj ataupun metod, cara yang disebut sebagai salaf, khalaf, asy'ariyah wal maturidiyah. Pegang betul-betul yang itu. Dan majoriti ulama-ulama dan umat Islam adalah asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ini perkara asas dan ia merupakan pegangan arus perdana wasatiyah kita semua. Yakni berpegang dengan pegangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Ghazali menyatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tak sah amal ibadat seseorang itu, solat dia, puasa dia, baca Quran dia, zikir dia, tutup aurat dia, apa jua amal kebaikan yang dia lakukan, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau pegangan dia tak betul ataupun pegangan dia rosak. Walaupun dia kata Tuhan dia Allah, dia kata Tuhan dia Allah, dia kata dia menyembah Allah, dia salat, tapi dia beriktikad Allah Ta'ala dua, berbilang. Allah Ta'ala bertempat, duduk atas langit, duduk atas aras, ataupun zatnya ada di mana-mana. Itu telah kita perbincangkan pada minggu lepas, bahawa akidah kita umat Islam seluruhnya antaranya beriman bahawa apa dia? Allahu mawjudun bila kaifin wala makan. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa masa, tanpa memerlukan kepada makhluk yang kita belajar sifat 20 tu lah. Yakni qiyamuhu binafsihi. Apa maksud qiyamuhu binafsihi? Yakni Allah tidak memerlukan ciptaannya, tidak memerlukan akan makhluk. Bahkan makhluklah, kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dan kali ini kita akan membicarakan bahayanya murtad. Bahayanya murtad. Murtad ini iaitu iaitu perkara yang disebut dalam bab akidah iaitu riddah. Riddah ini iaitu seburuk-buruk, sekeji-keji jenis kekufuran. Sebagaimana yang disebut, ingatnya, Imam An-Nawawi menyatakan, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Mafhumnya, Imam Nawawi menyatakan murtad itu adalah jenis kekufuran yang paling keji.
dosa yang paling keji, yang paling buruk, dan jenis kekufuran, jenis yang terbatal iman, yang bukan Islam, yang paling keji. Ini yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pentingnya kita mengetahui perkara jenis kekufuran yang paling keji ini, salah satunya iaitu riddah, supaya kita tidak terjatuh dalam riddah. Riddah ni apa dia? Terkeluar daripada Islam. Kerana bila terkeluar daripada Islam, maka habis segala amalan kebaikan yang pernah kita lakukan 20, 30, 40, 50 tahun sekalipun, hatta sehari sekalipun, kerana riddah, yakni terbatalnya iman ini, maka habis wasak seluruh amalan kebaikan, pahala kebaikan. Bahkan jikalau bertetapan, berterusan dalam riddah, yakni mati dalam keadaan riddah, maka wal'iyadzubillah, dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan umat Islam tidak boleh jahil. Ini perlu kita faham. Ini fardu ain. Tidak boleh tidak mengetahui tentang riddah ini. Kerana dibimbangi, kerana kejahilan, maka orang itu boleh jatuh riddah. Iaitu contohnya, orang itu menyatakan, saya tak tahu pun. Tak boleh tak tahu perkara riddah ini. Perkara yang jenis-jenis kekufuran yang disebut riddah ini, apa dia? Jadi kita kena belajar. Sebagaimana ulama' menyatakan, kita mempelajari keburukan. Kan riddah ni benda buruk. Kita belajar benda riddah bukan, ataupun maksiat, bukan untuk kita melakukannya. Kita belajar. Tetapi kita mempelajarinya agar dapat kita menjauhinya, supaya kita tidak jahil. Tidak boleh jahil dalam perkara ini, yakni tidak boleh tidak tahu dalam perkara yang boleh membatalkan iman. Jadi ini perkara yang sangat penting. Paling penting yang sebagaimana kita sebut sebelum ini, Nabi SAW menyatakan, afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Seafdal-afdal amalan adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita kena menjauhi daripada perkara yang boleh membatalkan iman. Salah satunya adalah dengan sebab riddah. Okey. Imam An-Nawawi menyatakan apa tadi? Ar-riddah adalah jenis kekufuran yang paling keji. Iaitu kerana apa? Kerana riddah ini menghilangkan dan menghapuskan jenis kebaikan. Menghapuskan pahala dan mengekalkan kejahatan. Yakni mengekalkan dosa. Walaupun seseorang itu kembali kepada Islam, maka kebaikan yang pernah dia lakukan tersebut tidak kembali. Sebab itulah dia antara yang paling keji. Dan berkekalan akan kejahatan tersebut. Jika dia bertaubat daripadanya, maka insya-Allah Allah Ta'ala ampunkannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Contohnya, minta kita dijauhkanlah, wal'iyadzubillah. Seseorang itu riddah, terbatal akan Islam dia, dengan sebab dia beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada anggota, memiliki anggota, yakni Allah Ta'ala itu ada jisim, ataupun Allah Ta'ala duduk bertempat di atas langit, di atas arasy, ataupun zat Allah ada di mana-mana. Umur dia contohnya 60 tahun, 50 tahun. Dia dah beramal selama 50 tahun. Tak pernah sedikit pun menyengutukan Allah. Tidak pernah sedikit pun menghina Allah. Tiba-tiba sebab kejahilan. Sebab dia tak belajar. Sebab itu kita kena belajar. Kita kena ulang kajilah, tuan-tuan dan puan-puan dan belajar. Itulah datang fahaman aliran musyabbihah, mujassimah, al-wahabiyah contohnya, yang menyebarkan aliran bahawa Allah Ta'ala itu bertempat, memiliki anggota. Dan dia berpegang dengannya. Yang ini berpegang dengan pegangan yang menyebabkan dia murtad. Maka dia terbatal Islam dia, dan selama 50-60 tahun kebaikan, sedekah, solat, puasa, haji, apa semua pahala-pahala itu
habis. Zero jadi. Zero. Walaupun selepas daripada itu, contohnya dia bertaubat dengan kembali kepada Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, meninggalkan jenis kekufuran tersebut, kebaikan yang dia pernah lakukan tersebut tidak kembali. Pahala tidak kembali yang 50-40 tahun tersebut. Subhanallah, na'udhu. Tetapi kejahatan yang pernah dia lakukan, masa dia Islam yang dia tidak bertaubat, ataupun masa dia jatuh murtad tersebut, contohnya dia minum arak, dia berjudi, dia tak bertaubat, kan? Dan bila dia kembali kepada Islam, dengan Islam dia mengucap 2 kalimah syahadah dan meninggalkan jenis kekufuran tersebut, maka Islamlah dia, dan dia kena bertaubat daripada dosa-dosa yang kita sebut yang kita sebut contoh tadi apa dia? Minum arak, berjudi dan sebagainya. Adapun kejahatan akan dibawa dan dia kena bertaubat kepada Allah. Dia berbeza dengan orang kafir asli. Kafir asli ni maknanya sejak daripada dia kecil, mukallaf, daripada mukallaf tu dia memang kafir. Mak ayah dia kafir, dia kafir. Sampailah umur dia, contoh, umur dia 30 tahun, dia dapat hidayah Islam. Sebelum itu dia memang ada melakukan dosa. Dia contohnya minum arak. Beza dengan kafir asli. Dengan orang kafir asli yang dia masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, dia beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosa dia terhapus. Dia jadi seumpama kain putih yang kosong, tidak ada cacat celanya. Dan inilah benarlah apa sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yahdimu ma qablahu. Islamnya seseorang itu, masuk Islamnya seseorang itu, yakni kafir asli itu, yahdimu ma qablahu, menghapuskan akan dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi benarlah apa yang disebut oleh ulama bahawa ar-riddah itu adalah jenis kekufuran yang paling keji. Kerana apa dia? Kerana terhapus segala kebaikan dan berkekalan akan kebaikan. Walaupun dia kembali kepada Islam, kebaikan dia terhapus, keburukan yang pernah dia lakukan itu dia kena bertaubat kepada Allah walaupun dia telah masuk Islam. Itu orang yang murtad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, itu maksud ar-riddatu afhasyu anwa'il kufur. Ini penting, bagi sangat-sangat penting lillahi ta'ala. Saya ingatkan pada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan agar jaga betul-betul hati kita, mulut kita dan perbuatan kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu riddah. Dan adapun seburuk-buruk jenis kekufuran, seburuk-buruk jenis kekufuran itu sebenarnya adalah at-ta'til. Al-ta'til. Yang paling atas sekali jenis kekufuran, jenis yang disebut sebagai yang bukan Islam, yang kufur, adalah ta'til. Apa makna ta'til? Ta'til itu adalah syuyu'i, komunis, ataupun disebut etis. Etis ni golongan yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Ini paling buruk. Adapun riddah itu, keburukan dia itu paling keji sebab menghapuskan pahala dan berkekalan kejahatan. Ini yang disebut jenis kekufuran yang paling teruk, paling buruk adalah ta'til, etis. Jadi kita minta dijauhi daripada perkara-perkara sedemikian. Yakni perkara yang boleh membatalkan akan Islam dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, ulama menyatakan, وَقَدْ كَثُرَ فِي هَذَا الزَّمَنْ التَّسَاهُلُ فِي الْكَلَامِ حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا أي مسافة 70 عاما في النزول وذلك منتهى جهنم
wa huwa khassun bil kuffar. Wal hadith rawahu Tirmizi wa hasanah. Maka ulama menyatakan pada zaman ini ramai masyarakat bermudah-mudahan menuturkan perkataan. Dia mudah je bercakap tanpa dia memikirkan akan kesan yang akan berlaku pada diri dia. Sebab itulah ulama menyatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita nak bercakap dan nak beramal. Maknanya kita kena fikir dulu sebelum kita nak bercakap yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan syiar. Kita belajar dulu. Itu yang disebut oleh ulama. Kerana kedapatan ramai masyarakat ini ataupun segelintir masyarakat bermudah-mudahan berkata dengan kalimah yang mana kalimah itu subhanallahil azim, dia tidak merasakan perkara ataupun perkataan itu menyebabkan dosa yang sangat besar, iaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kalimah yang dia sebut mungkin satu dua perkataan mungkin disebabkan kejahilan dia, mungkin disebab marah dia menutur dengan 2-3 patah perkataan, bahkan sebenarnya dengan perkataan tersebut menyebabkan wal'iyadzubillah terbatal iman. Dan dia tidak merasakan itu satu dosa. Itu perkara yang bahaya. Mana contohnya dia kata wal'iyadzubillah, takkanlah jatuh kufur kata Allah Ta'ala itu ada anak. Allah Ta'ala itu duduk bertempat dekat atas aras, ataupun Allah Ta'ala ada anggota. Takkanlah dia tak merasakan itu sebenarnya yang boleh menyebabkan terbatal akan iman dia. Sebab itulah kena belajar bahawa tidak boleh berkata Allah Ta'ala ada anak. Tak boleh berkata. Jadi bila kita dah belajar, maka kita akan awasi diri kita daripada menutur perkataan tersebut. Dan ini ulama kata sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW yang kita bacakan tadi dalam teks bahasa Arab hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sesungguhnya seseorang hamba itu sangat bermudah-mudahan berkata dengan satu kalimah dan dia tidak merasakan satu kalimah ataupun dua kalimah, dan dia tidak merasakan kalimah itu sebenarnya menyebabkan diri dia itu dicampakkan ke dalam neraka yang jarak neraka itu 70 tahun. 70 tahun ini nisbahnya yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu batu yang dicampakkan di atas daripada neraka itu sampai kepada dasar dia 70 tahun. Dan 70 tahun itu adalah tempat orang-orang kafir. Jadi maksudnya, orang yang berkata dengan satu kalimah dan dia tidak merasakan kalimah itu sebenarnya dosa yang menyebabkan dia jatuh kufur kepada Allah, bahkan dia dicampakkan ke dalam neraka yang paling bawah sekali, duduk bersama dengan orang-orang kafir. Yakni dia juga termasuk daripada orang-orang kafir. Wal'iyadzubillah, yang kita minta dijauhkan daripada perkataan yang boleh menyebabkan seseorang itu terbatal akan iman dia kepada Allah. Dan hadis ini juga, hadis riwayat Imam At-Tirmizi ini juga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Disebut rawahu syaikhan, yang Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu bermudah-mudahan berkata dengan kalimah, bahkan dia tidak merasakan kalimah itu boleh membinasakan dia akan dicampakkan ke dalam neraka yang jarak dia di antara timur dan juga barat. Yakni ke dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Ini yang disebut dalam semua kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah kita. Berkaitan dengan bayan aqsamul kufri. Ini pegang, jaga, tulis. Kalau siapa yang ada pen, tulis. Dan hati-hati supaya kita tidak terjerumus dalam jenis kekufuran ini. Ulama menyatakan aqsamul kufri, bahagian-bahagian kekufuran. Ketahuilah semua orang Islam bahawa di sana ada jenis kekufuran, iaitu yang boleh membatalkan akan dua kalimah syahadah dan dia jatuh kepada kekufuran thalathatu anwa', 3 bahagian.
Dia ada pecahan lagi. Tapi asas dia 3 bahagian. 3 bahagian ini kita kena jauhi. Bukan jauhi daripada belajar. Kena belajar lah. Jauhi daripada melakukan perkara sedemikian. Yang pertama, disebut kufrun i'tiqadi. Seseorang itu boleh jatuh kufur dengan sebab i'tiqad. I'tiqad yang ni apa dia? Hati. Nanti kita bahaskan keringkasan. Yang keduanya, kufrun fi'li. Kufur dengan sebab perbuatan. Anggota badan kita menunjukkan kaki kita, tangan kita ada hak. Tak boleh ikut hawa nafsu kita, ikut akal fikiran kita. Boleh terbatal iman dengan sebab anggota badan kita. Dan yang ketiganya adalah kufrun lafzi. Seseorang boleh terbatal iman dengan sebab lafaz, yakni lidah. Ini 3 ni disepakati oleh ulama mazahibul arbi'ah, mazhab yang 4, seperti Imam An-Nawawi, Ibnul Muqri daripada mazhab Syafi'i, Ibnu Abidin daripada mazhab Hanafi, Al-Buhuti daripada Hanabilah, mazhab Hanbali, Syekh Muhammad Al-Laish daripada mazhab Maliki dan selainnya. Jadi ulama mazahibul arbi'ah, mazhab yang 4 bersepakat seseorang boleh terbatal iman dengan sebab tiga perkara. Itu termasuk juga ulama mazhab yang mazahibul arbi'ah yang mujtahidin, mujtahid seperti Imam Auza'i dan selain daripadanya. Jadi jelas, ulama mengajak kita, ulama mazhab yang 4, agar kita berhati-hati daripada perkara ini. Daripada 3 perkara ini. Yang pertamanya adalah dengan sebab hati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, zaman sekarang ini orang semua nak kepada dalil. Mana dalil? Mana bukti? Mana hujah? Mana nas daripada Al-Quran? Nak buat amalan, cari nas. Tak apa. Sebagai penuntut ilmu, kita ambil nas, kita ambil dalil berkaitan dengan tajuk kita ini, iaitu tentang pembahagian kufur itu yang terbahagi yang disepakati oleh ulama-ulama kita. Yang pertamanya adalah dengan sebab hati. Hati ni tuan-tuan dan puan-puan, tak ada siapa yang tahu benda dalam. Yang boleh memelihara hati kita ni daripada ragu-ragu tentang Allah, daripada beriktikad Allah Ta'ala 2, 3, bertempat dan sebagainya, ilmu lah. Tapi ilmu yang betul, ilmu yang benar. Zaman sekarang ni ramai orang nak belajar, tapi belajar ilmu juga, ilmu yang disebut ilmu agama, tapi ilmu agama yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini yang kita perlu jaga. Jadi hati kita kena jaga. Dalil daripada Al-Quran surah Al-Hujurat. Surah daripada Al-Hujurat yang menyatakan ada kekufuran dengan sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul, maka mereka itu tidak boleh ragu-ragu. Kerana ragu-ragu itu adalah kekufuran. Jadi difahami daripada ayat ini, sesungguhnya kekufuran itu berlaku dengan salah satunya dengan sebab keraguan. Thumma lam yartabu, al-irtiyab. Al-irtiyab asyakku fil qalbi. Irtiyab iaitu syak. Syak duduk kat mana? Bukan di mulut, bukan di mata, tapi di hati. Menunjukkan dalam Quran sebut, seseorang itu tidak dikira beriman kepada Allah dan juga Rasul jika mereka itu ragu-ragu tentang Allah. Apatah lagi menafikan terus tentang kewujudan Allah. Contohnya golongan ta'til tadi, golongan etis tadi. Ragu-ragu, contohnya wal'ayadzubillah, kata wal'ayadzubillah, kita minta dijawab. Ya ke Allah Ta'ala ada? Tak nampak apa? Ragu-ragu. Tak boleh ragu-ragu, kena yakin 100% Allah ada. Adanya Allah tanpa anggota, tanpa bertempat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai akan makhluk. 100% beriman Allah ada, adanya Allah tidak menyerupai akan makhluk. Itu contoh yang pertama. Ini kita ringkaskan insya-Allah. Dan yang keduanya adalah dengan sebab apa tadi? Dengan sebab perbuatan. Boleh terbatal iman sesuai dengan dalil
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 37, Allah Azza wa Jalla berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Larangan. Larangan ini adalah larangan yang jika melakukannya terbatal iman. Kalau melakukannya, jangan kamu menyembah kepada matahari dan juga bulan. Sujud kepada matahari dan juga bulan. Perbuatan menyembah. Jadi anggota badan, menyembah berhala dan sebagainya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zaman mutaakhir ini segelintir lah ada kedapatan orang buat filem, orang buat drama, buat cerita. Dia ni orang Islam pelakon ni. Dia sembah berhala. Contoh, dia sembah berhala itu. Yang mana dia itu mengaku sebagai Islam dalam keadaan bukan dipaksa dengan bunuh dan sebagainya, tidak. Tetapi dia buat itu di atas sebab ego dia, kejahilan dia, dengan menyatakan yang penting hati tidak beriktikad bahawa berhala itu, tokong itu adalah Tuhan. Tapi dia melakukan penyembahan, sembahan orang-orang kafir dalam filem tersebut. Ni contohlah, kalau dalam filem ada kata berlaku lah. Maka perkara itu membatalkan iman. Nah, ini kita kena jaga betul-betul, subhanallahil azim. Kemudian, yang ketiganya adalah dengan sebab mulut. Jaga betul-betul lidah kita. Dalil dia daripada Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim. Surah Taubah ayat 74. Mereka membuat janji dengan Allah atas apa yang mereka katakan. Walaqad qalu, dan mereka berkata. Berkata dengan apa dia? Dengan tangan ke dengan mulut? Dengan mulut. Kalimatal kufr, dengan kalimah yang kufur. Apa jenis-jenis kalimah itu nanti kita akan datangkan contoh. Dan mereka berkata dengan kalimah kufur, wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka jatuh kufur selepas dia Islam. Walaupun dia Islam, dengan sebab perkataan dia yang kita kata tadi, contoh tadi, dia menghina syiar agama sekalipun, menghina akan Allah dan juga Rasul, mengatakan Nabi Muhammad itu penipu, wal'iyadzubillah, mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat, ataupun menghina syiar agama dan sebagainya, maka seseorang itu terbatal akan iman dia disebabkan mulut tersebut. Okey. Dan ketiga-tiga pembahagian tersebut, kufur dengan sebab hati, dengan perbuatan, dan juga dengan sebab apa tadi? Dengan sebab mulut. Tidaklah seseorang itu jatuh kufur, dia kena ada tiga-tiga ini. Satu sahaja, dia jatuh kufur. Contohnya, hati dia ragu-ragu tentang Allah. Allah Ta'ala ada ke tak ada? Wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala, ataupun dia menafikan kewujudan Allah. Ataupun dia kata Allah Ta'ala tidak berkuasa. Tapi dia salat. Dia tidak menyembah berhala. Mulut dia pula tidak kata pun Allah Ta'ala, dia tidak kata pun Allah Ta'ala tidak berkuasa, dia tak kata. Tapi hati dia meyakini bahawa Allah Ta'ala tidak muhyi wa mumit, menghidupkan dan mematikan. Maka terbatal akan iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pun, ini yang kita nak bicarakan, yang berkaitan dengan perkataan, contohnya. Disebut sebagai dalam keadaan seseorang itu dipaksa dengan bunuh. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan juga orang yang tersasul, terlepas cakap, kita kata bahasa kita. Maka walaupun perkataan tersebut memang jelas kufur, tetapi disebabkan dipaksa bunuh. Kemudian dipaksa bunuh, kalau tak, contohnya letaknya pedang dekat sini, letaknya pistol dekat sini, ataupun dikata aku akan tembak kamu kalau kamu tidak isytiharkan bahawa saya keluar daripada Islam, kalau dia tak cakap macam itu,
ataupun perbuatan orang tersebut kalau dia tak buat akan dibunuh. Maka kalau dia mengucap perkataan contohnya saya keluar Islam, maka tidak terbatal iman. Contoh dia pada zaman Nabi SAW. Seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini keluarga dia kena bunuh. Semua kena bunuh. Tinggal dia seorang. Maka dia dipaksa untuk keluar daripada Islam dengan mengucap kalam kufur. Kalau tidak akan dibunuh. Maka dia nak menyelamatkan diri dia. Kalau dia pertahankan lebih afdal, lebih baik sebenarnya. Tapi dia nak mempertahankan kehidupan dia. Maka dia pun mengucap kalam kufur dan dia dibebaskan. Ringkas ceritanya dia dibebaskan. Tidak dibunuh. Sebab dia apa? Dia isytihar keluar pada Islam. Maka dia pun pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan dia menceritakan keadaan dia yang dipaksa keluar daripada Islam dengan bunuh tersebut. Maka Nabi menyatakan hal kunta syarihan sadruka, adakah hati kamu reda dengan mulut kamu? Maka dia kata tak, hati aku tidak meredai apa yang dia ucapkan. Maka Nabi kata kamu masih lagi Islam. Jadi di sini dia ada syarat dia. Syarat dia dipaksa dengan bunuh. Bukan semata-mata dia ucap tanpa ada paksaan. Dia ucap tapi mulut dia, hati dia tidak sedemikian. Dalam keadaan tidak dipaksa dengan bunuh pun. Itu jatuh kepada kufur. Ini yang disebut tentang mereka yang dipaksa dengan bunuh, yang dia mengucap kalam kufur, contohnya keluar daripada Islam. Ataupun dia menghina Allah, kalau tidak akan dibunuh. Maka orang ini dengan syarat hati dia tidak redha dengan mulut. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala juga. Allah Azza wa Jalla berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin ma syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kufur kepada Allah selepas dia beriman, kecuali jika dia dipaksa, yang ini dipaksa dengan bunuh, dan syarat dia, hati dia mutmainnun bil iman, tetap dengan keimanan, teguh dengan keimanan. Hati tak ada siapa boleh paksa tuan-tuan dan puan-puan, betul tak? Walakin man syaraha bil kufri sadran, tetapi jika hati dia itu redha dengan kekufuran yang dia sebut, maka kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan baginya azab yang sangat dahsyat. Yang keduanya iaitu dalam keadaan seseorang itu tersasul, bukan jahil, dia tersasul, terlepas bercakap, yakni bukanlah niat dia nak bercakap tapi dia terlepas cakap. Contoh, kita datangkan satu hadis Nabi SAW menceritakan ada seorang sahabat bahawa dia berjalan di tengah padang pasir dengan mengendarai kenderaan yang unta yang syarat dengan makanan dia. Dan dia bermusafir di tengah padang sahara. Padang sahara. Kemudian subhanallahil azim, tiba-tiba dia terasa nak tunaikan hajat, buang qada hajat. Lalu tak ditambatnya unta tersebut. Nak tambat macam mana? Lalu dia pergilah agak jauh daripada unta tersebut, lalu ditunaikan hajat. Kemudian dia kembali semula dekat tempat dia, tempat unta yang dia tinggalkan tanpa yang dia ikat tersebut. Tak ada dah kat situ. Hilang. Bayangkan tuan-tuan, kita contohnya dekat highway pula, highway yang tak ada orang apa semua, tiba-tiba kita saja seorang-seorang je pula dekat RNR, tiba-tiba hilang kereta kita. Macam mana? Seorang pula tu tak ada orang. Nak minta tolong siapa apa semua. Subhanallahilazim. Jadi keadaan sahabat ini macam itu. Jadi dia nak cari tak jumpa, lalu dia pun berbaring, melentang. Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala, unta tu datang betul-betul dekat muka dia. Kepala dia baring tu dekat muka dia. Tiba-tiba ada, alhamdulillah. Dia bersyukur sangat pada Allah Taala. Lalu dia mengucap kalimah kufur. Dia ucap kalimah kufur. Tapi bukan daripada kehendak hati dia, kerana dia tersasul. Apa dia sebut?
Dia sebut, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, aku bersyukur padamu, ya Allah. Dia kata, dalam keadaan tersasul, ya Allah, aku bersyukur padamu, ya Allah, yang engkau adalah Tuhanku dan engkau adalah hamba-ku dan aku adalah Tuhan. Kalimah itu kufur kan? Yakni mengatakan dia sebagai Tuhan kepada Allah dan Allah sebagai hamba. Maka dia tersasul berkata sedemikian dan bukan kehendak dia nak bercakap sedemikian kerana dia ingin berkata, bersyukur pada Allah, Allahumma anta Rabbi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Lalu selepas itu dia pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah turut bertanya macam Ammar bin Yasir, adakah hati kamu redha dengan apa yang kamu ucapkan? Tak, aku tersasul terlepas. Maka kamu masih lagi Islam. Tengok ya. Sahabat berhati-hati. Berhati-hati dalam perkara ini yang mungkin segelintir daripada masyarakat nampak benda tu tak penting. Sebab bimbang. Andai kata terbatal iman dia dengan sebab perkataan tersebut, 40, 50, 60 tahun yang dia amal ibadat, dia buat kebaikan terhapus. Dia nak tanya pada Rasulullah, adakah masih sah lagi Islam dia? Ya, sah. Andai kata kalimah itu memang terbatal iman, walaupun sabqul lisan, walaupun tersasul, maka terhapuslah akan kebaikan yang pernah dia lakukan walaupun dia kembali kepada Islam. Tapi keadaan tersasul tadi, terlepas cakap tadi, yang bukan daripada kehendak dia sendiri, maka ia tidak membatalkan akan iman dia kepada Allah. Maknanya kebaikan yang 10, 20, 30 tahun yang pernah dia lakukan, Alhamdulillah, tidak terhapus. Jadi ini kedudukan yang perlu kita fahami betul-betul tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kita akan ambil beberapa contoh dan contoh ini terlalu banyak yang kita akan bawakan insya-Allah pada masa akan datang. Jenis kekufuran tersebut yang kita kata terbagi kepada 3 bahagian tadi dengan sebab apa tadi? Dengan sebab hati, dengan sebab perbuatan dan juga dengan sebab mulut. Antara kekufuran dengan sebab hati contohnya menafikan salah satu sifat daripada sifat Allah Ta'ala yang disepakati bahawa itu adalah sifat Allah. Contohnya ada Allah, berkuasanya Allah, maha melihat, maha mendengar. Yang sifat 13 itulah sifat 20. Semuanya ada dalam Quran tu, tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada pada segi lafaz ataupun makna. Sama ada pada segi sebutan dalam Quran tu sendiri ataupun yang tersirat padanya. Apa pada segi lafaz? Contohnya as-sama' wal basar. Kan dalam sifat 20 ada Allah maha mendengar, maha melihat. Dalam Quran ada sebut cari lafaz wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Pada segi maknanya juga wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya qiyamuhu binafsihi. Dalam Quran tak ada sebut lafaz qiyamuhu binafsihi, tapi wajib beriman sebab pada segi maknanya ada. Iaitu as-samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ma makna as-samad? Al-mustaghna an kulli ma siwa. Terkayanya Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah tidak memerlukan kepada makhluk, bahkan makhluklah yang memerlukan kepada Allah. Qiyamuhu binafsihi, maknanya benarlah wajib beriman Allah tidak memerlukan kepada makhluk, bahkan makhluklah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kata ada pada segi sebutan dan ada pada segi makna. Sebab itulah di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah, wajib fardu ain mengetahui sifat 13 ataupun sifat 20 Allah, kerana ia ada di dalam Al-Quran. Jika menafikannya salah satu sahaja, maka terbatal iman. Sebab itulah kita sebut mula-mula tadi, tidak boleh jahil untuk mengetahui akan ilmu fardu ain. Ataupun beriktikad, ini contoh dia. Maknanya hati dia meyakini bahawa Allah Ta'ala itu nur
Ini dalam Al-Quran ada sebut nur. Tapi nur yang diiktikadkan itu dengan maksud cahaya yang menerangi, yakni makhluk. Cahaya, contohnya matahari, dia ada cahaya dia. Bulan dia ada cahaya. Jadi Allah Ta'ala itu cahaya. Allah Ta'ala itu cahaya. Ingat ya, tuan-tuan dan puan-puan. Syekh Abdul Ghani An-Nablusi menyatakan man i'taqada anna Allah mala'a as-samawati wal ard aw annahu jismun fawqa al-'arsy fahuwa kafirun wa in za'ama annahu muslim. Barang siapa yang beriktikad, iktikad duduk dalam hati kan, Allah Ta'ala itu memenuhi ruang. Yang ni Allah Ta'ala itu berhajat kepada langit dan juga bumi, ada di situ. Zat Allah Ta'ala ada di situ. Au annahu jismun, ataupun Allah Ta'ala itu jisim, benda yang qa'idun fawqal arsh, duduk dekat atas arsh, maka orang itu terbatal iman walaupun dia mendakwa, aku Islam lagi. Aku solat lagi. Aku pakai serban, aku pakai kopiah, pakai tudung, puasa, apa semua. Tapi dia beriktikad Allah Ta'ala itu benda, jisim yang duduk atas arsh ataupun memenuhi ruang, memerlukan kepada makhluk. Walaupun dia mengaku Islam, maka dia bukan Islam. Wal'ayadhu billahi min dhalik. Okey. Barang siapa yang menafikan kewujudan Allah Ta'ala dalam hati dia, maka jelas seseorang itu terbatal akan iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan menyebut tentang Allah Ta'ala itu nur, yang mana dengan maksud nur yang menerangi. Seumpama cahaya matahari, bulan, kan itu semua menerangi, cahaya lampu, torchlight dan sebagainya. Yang disebut nur dengan makna itu terbatal iman. Kerana dalam Quran sebut waja'ala dhulumati wan nur. Allah yang menjadikan, menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Cahaya yang menerangi. Allah Ta'ala tidak, bukan cahaya. Kita dah datangkan kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jilani sebelum ini dalam pertemuan kita minggu lepas, bahawa Syekh Abdul Qadir Jilani seorang waliullah, kenal Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bukan cahaya, walaupun datang kepadanya yang sedang berzikir, yang sedang melakukan amal ibadah, yang ingin menyesatkan waliullah. Kita apatah lagi ni? Jauh daripada martabat itu. Mungkin banyak diuji oleh Allah tentang hati kita. Adapun, jika seseorang itu menyebut Allahu Nur, dan dia tidak memahami apa-apa pun, dia tak faham dulu. Allahu Nur, Allahu Nur. Dan dia tidak beriktikad pun dengan makna cahaya yang menerangi, maka tidak boleh maka orang itu tidak jatuh kepada kufur dan tidak boleh mengkufurkan orang tersebut. Dan tidak boleh dikatakan haram. Allahu Nur, orang tu kata, haram, tak boleh sebut Nur. Kerana terdapat dalam nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan kemuliaan, iaitu apa dia? Iaitu Allah Ta'ala itu Nur. Nama-nama Allah Ta'ala itu Nur. Nur. Dalam Al-Quran ada menyebut Allahu nurus samawati wal ard. Allahu Nur. Sebab itulah tak boleh kata, terus kata totally haram, tak boleh sebut. Tak. Dalam Quran ada sebut Allahu Nur. Seluruh ulama, tak terkecuali, seluruh ulama-ulama Islam, ulama-ulama tafsir menyatakan Allahu Nur, iaitu salah satunya Ibnu Abbas menyatakan Allahu hadi'u ahli samawati wal ard. Allah yang memberikan petunjuk hidayah kepada penduduk di langit. Siapa dia? Malaikat. Penduduk di bumi. Siapa dia? Manusia dan juga jin. Sebab bimbang, jika orang tak pernah melihat ada satu cahaya, mungkin syaitan nak menyesatkan kita. Cahaya tu pula warna-warni yang sangat cantik yang tak pernah kita lihat, kemudian mengaku sebagai Tuhan, macam kita cerita pasal Syekh Abdul Qadir Jilani sebelum ini. Kemudian kita ragu-ragu boleh terbatal iman. Tak, kita menafikan terus, itu bukan Allah, walaupun dia kata aku adalah Allah. Tak, Allah bukan cahaya yang menerangi. Boleh faham ya? Boleh faham. Hati kita tidak boleh menafikan salah satu daripada sifat Allah, tidak boleh beriktikad Allah Ta'ala duduk atas arasy, tidak boleh mengatakan Allah Ta'ala itu adalah nur dengan maksud cahaya yang menerangi, kerana itu adalah menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan itu. Yang keduanya adalah seseorang boleh terbatal iman dengan sebab
fi'li, yakni perbuatan anggota badan. Tadi kita bagi contoh sedikit tadi, menyembah selain daripada Allah. Walaupun dalam keadaan berlakon sekalipun, wal'iyadzubillah. Begitu juga mencampakkan, membuang akan mushaf Al-Quranul Karim di tempat najis, tempat yang kotor. Tempat yang kotor, ya, letak. Walaupun dalam keadaan dia tidak membalingnya. Dia ambil baik-baik, dia letak, wal'iyadzubillah, letak dalam lubang tandas. Dia letak baik-baik betul. Mushaf Al-Quran. Maka terbatal akan iman. Dia kata, saya tak menghinakan sebab Quran dekat rumah saya ni banyak sangat. Jadi bila masuk dalam bilik air, flush, jadi tak ada dah lah. Dia tidak ada niat untuk menghina akan Al-Quran tersebut. Tapi ulama kata perbuatan dia itu adalah perbuatan yang menunjukkan penghinaan kepada Al-Quranul Karim. Dan juga awraq, buku-buku agama yang ada padanya, syiar yang ada padanya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga. Dan ada beberapa contoh-contoh yang lain, kita akan detailkan pada masa akan datang. Kemudian yang ketiganya adalah dengan sebab perkataan. Mulut. Mulut kena jaga. Subhanallahil-azim. Subhanallah. Maka kita kena jaga. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dhalik. Wa amma syatamuhu iyaya faqawluhu ittakhadallah walada. Rawahul Bukhari. Anak Adam itu menghina aku. Walam yakun dhalik. Maka aku bukan, tidak boleh dihina oleh mereka itu. Apa dia penghinaan dia? Ittakhadallahu walada. Dia mengatakan Allah Ta'ala itu ada anak. Allah Ta'ala itu ada anak. Maka walaupun dia merasakan bahawa itu bukan penghinaan, tetapi itu dia menghina Allah kerana mengatakan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk yang memiliki anak ataupun sebahagian daripada makhluk. Hamba-Ku menghina aku dan aku bukan daripada itu. Maknanya aku tak sepatutnya mereka menghina aku. Dengan mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu memiliki anak. Apa maksud dia tuan-tuan dan puan-puan daripada hadis kursi ni? Manusia ni, contoh manusia dan juga binatang. Manusia ni bila dia ada anak, ada 1, 2, 3, 4. Jadi hebat tak orang itu? Hebat. Sempurna orang itu. Dia memiliki anak, memiliki cucu, cicit, cuik dan sebagainya. Kesempurnaan yang ada kepada makhluk ini, yang memiliki anak ini tidak boleh disandarkan kepada Allah. Bahkan ini disebut adalah penghinaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam kaedah usul menyatakan ada lafaz, harap semua boleh faham, kita nak ambil dan insya-Allah. Ada lafaz yang kita tujukan kepada makhluk yang menunjukkan kesempurnaan lah kepada makhluk. Walaupun manusia ni semua tak makhluk, tak sempurna. Dan lafaz sebutan itu ditujukan kepada Allah dan memang layak pada Allah dan menunjukkan kamaliyat, kesempurnaan bagi Allah. Boleh lafaz itu disebut. Dan bukan bermaksud itu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Contoh dia, kita menyatakan bahawa orang itu ada anak. Tadi jelas dah. Allah Ta'ala tak boleh disandarkan padanya ada anak. Yang kita kata lafaz yang sama ni, contohnya kita mengatakan orang itu boleh mendengar, boleh melihat. Jadi dia tidak buta dan juga tidak pekak. Sempurna tak orang itu? Oh, sempurnalah. Dia tak buta, dia tidak pekak. Boleh tak kita kata Allah itu mendengar dan juga melihat? Mendengar. As-sama' wal basar, yang sifat 13, sifat 20 yang kita bicarakan tadi. Bukan setakat boleh, wajib kita beriman Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat, dan itulah sifat kesempurnaan bagi Allah. Kerana kalau tak mendengar, pekak. Kalau tak melihat, buta. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Cuma pada segi maknanya,
itu tak boleh disamakan dengan makhluk. Apa maksud pada segi maknanya? Bila kita sandarkan manusia itu atau binatang itu mendengar, pasti dengan apa dia? Telinga, dengan anggota jisim, dengan gegendang, melihat dengan mata, dengan anak mata, dengan jarak. Betul kan? Maknanya Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, tak boleh disamakan dengan makhluk. Tak boleh kata Allah mendengar, telinga dia. Dia sebut telinga. Telinga tu anggota. Telinga dia besar, gegendang dia, dengar semua. Mata dia bundar, cantik. Tak sama dengan makhluk, tapi dia adalah mata, biji mata dia. Wal'iyadzubillah. Itu disebut oleh Imam At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرْ. Barang siapa yang mensifatkan Allah dengan makna bashar, maka terbatal akan iman seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tu ada telinga, ada anggota dan sebagainya. Keduanya, bila kita sebut Allah Ta'ala itu ada, kita ambil yang ada. Yang asas dia Allah Ta'ala itu mawjud. Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala ada, wajib beriman, tak boleh ragu-ragu. Manusia ada tak? Yalah, bila dia ada nyawa, dia hidup. Dia ada. Adanya manusia itu dan sekalian makhluk itu dengan ada yang mengadakannya. Lemah dah kat situ, baharu. Adanya makhluk itu, contohnya manusia, dengan roh, dengan jasad, dengan kepala, dengan badan, maka baru disebut orang itu ada. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa arah, tanpa tempat, tanpa anggota. Manusia ada bertempat dekat atas bumi. Jin ada di bumi. Malaikat ada di langit. Dan bukan bermaksud kita bila sebut Allah ada, makhluk ada, kita menyamakan Allah. Tetapi kita menetapkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dalam Al-Quran ada menyebut afillahi syakkun pada segi maknanya. Tidak boleh ada keraguan tentang kewujudan Allah. Jadi wajib beriman Allah Ta'ala ada. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, ada kedapatan golongan musyabbihah mujassimah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala itu, wal'iyadzubillah, mereka menyatakan Allah Ta'ala itu ada bertempat, duduk, ada kaki, ada tangan, wal'iyadzubillah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Ayatul Kursi, sebahagian Quran terjemahan, lepas ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok Quran terjemahan, bukan semua ya, tapi sebahagiannya, bila menterjemahkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, boleh rujuk, hati-hati. Ada sebahagian Quran terjemah menyatakan bahawa dan maha luas akan kursi Allah, besarnya kursi Allah, bukan kursi tempat duduk Allah Ta'ala. Sebagian ulama kata ilmu Allah, sebagian ulama kata kursi itu sendiri. Maka di bawah footnote nota kaki tersebut, sebahagian daripada Quran terjemahan menyatakan kursi, wal'iyadzubillah, menyatakan kursi adalah tempat letak telapak kaki Allah. Telapak lagi, kaki lagi bagi Allah. Ni dalam Al-Quran terjemahan ni, terutama yang warna coklat tak silap saya. Jadi saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak cari Quran terjemahan untuk rujukan, ada Quran terjemahan terbitan terbaru yang JAKIM punya, edisi yang Rumi yang terbaru. Di sana ayat-ayat mutasyabihat dan sebagainya diterjemahkan dengan alhamdulillah mengikut fahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Contohnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala itu istawa, dia tak duduk, tak letak dah duduk bersemayam, tak ada dah. Allah Ta'ala itu menguasai akan arasy ataupun istawa yang layak pada Allah. Diserahkan makna istawa. Jadi itu di antara perkara yang perlu kita jaga dan kita kena faham. Sebab golongan-golongan ini dikata Allah Ta'ala itu ada tangan, ada jari, ada kaki, tapi taklah sama dengan makhluk. Jari itu anggota dah, tak boleh. Yadun bila disandarkan kepada Allah, itu ayat mutasyabihat, ayat kesamaran. Bila pada Allah Ta'ala, ulama-ulama terus mentakwil yadun yang layak pada Allah, tapi bukan tangan. Satu, itu ulama salaf.
Yang keduanya, sebahagian ulama kata yadun dengan masuk kuasa. Yadun dengan masuk janji Allah Subhanahu wa taala. Itu layak pada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Taala Maha berkuasa. Itulah di antara ringkas permulaan bahawa kita kena mengetahui tentang bahayanya murtad dalam siri kedua ini. Bahayanya murtad dan kita menjauhi jenis-jenis murtad tersebut dengan sebab ataupun kekufuran tersebut dengan sebab hati, dengan sebab anggota badan dan juga dengan sebab perkataan. Jadi saya rasa untuk apa yang kita bincangkan di sini, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman yang ringkas, tentang perkara ini dan kita minta dijauhi daripada perkara-perkara yang kufur. Zaman sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, akhirlah ramai orang dia seronok belajar ilmu agama. Ada yang nak berhijrah. Saya ada cerita kongsi dengan kawan-kawan. Contohlah artis yang nak berhijrah. Ataupun kita sendiri nak berhijrah. Yang dulu mungkin sosial, jahil, hidup dalam keadaan sambil lewa, tidak mementingkan ilmu agama. Kemudian pula berhijrah, salah pula ilmu yang diambil ataupun guru yang diambil, dia nak berhijrah. Dia akan rajin solat, tutup aurat, tapi belajar dengan aliran-aliran yang menyeleweng. Maka ini perkara yang perlu kita jaga. Pergi pula terkesan pula dengan aliran Al-Wahabiyah, Syiah, Khawarij, Hizbut Tahrir, Jahalah Mutasawwifah, yang mengajak kepada salat, baca Quran. Tapi sebenarnya membawa kepada perkara yang merosakkan iman yang wajib kita kena jaga. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kata, Ustaz ni cerita perkara kufur ni bahaya. Tak, ini perkara yang penting. Nak ingatkan, kalau tidak Quran tak sebut, hadis tak sebut. Sebab ia syarat untuk diterima seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira untuk pertemuan kita pada hari Jumaat pagi yang penuh keberkatan ini, setakat ini untuk pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kefahaman dan kita sebarkan kepada kawan-kawan dan teman-teman kita yang lain agar beroleh manfaat yang besar di dunia, apatah lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kadar itu banyakkan berselawat ke atas Nabi SAW pada hari Jumaat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. نهلل ونصلي على النبي لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam.